Bagi Mahathir, saya atas nama rakyat Janji Melayu tanah lahir yang dicintai. bahawa kemerdekaan penuh kesatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth. Seluruh perjanjian yang telah dicapai. Bersatulah kita sebagaimana belum pernah kita bersatu dahulu. Hianat janji, hilang jasa. You are the president of the MCA. Members will follow you. Aku takkan membelakangkan seorang yang telah berkorban segalanya demi bangsa Melayu. Pengorbanan jangan diluka. Siapa tolong kami bila kamu masuk lokap orang putih? Kejujuran dan kesetiaan kamu amat berharga. Syarat hidup mesti disayangi. Kau masih mau aku? Tunku akan membawa Melaya merdeka. Percayalah. One country and one nation. Dan dengan ini, kawan letak jawatan sebagai Yang di-Pertua UMNO. Walaupun tidak sehati, mereka sejiwa. Dalam perjuangan menuntut merdeka. Tunku perlu jelaskan sesuatu. Adapun negeri ini diterima daripada orang-orang Melayu, maka patutlah diserahkan balik pada orang Melayu. You must work hard at it. I will do my part. Sebab kau tak pandai pikat hati wanita, kan? Apa kau bilang? Sia-sia je lah usaha kita bantah Melayan Union kalau kita longgarkan kerajaan. For the last time, they are not going. Pecinta bangsa disanjung. Has he forgotten who came back to save Malaya? Perjuangan demi kemerdekaan. 1957. Sebuah filem buatan Malaysia terbitan Pesona Pictures Sdn Bhd yang bertemakan anak-anak muda menghayati sejarah negara dan erti kemerdekaan dan semangat nasionalisme. Filem ini diperankan oleh Rusdi Ramli sebagai Hali, Maya Karin sebagai Salmi, Adeline Aman Ramli sebagai Rafiq, Sharifah Amani sebagai Ani dan Douglas Lim sebagai Anli. Mereka mewakili generasi muda Malaysia yang datang dari latar belakang dan pemikiran yang berbeza. Mereka berusaha untuk menerbitkan sebuah buku bergambar 1957 Hati Malaya. Dalam pencarian tersebut, mereka menemui percintaan, persahabatan, kesetiaan dan memahami perjuangan 1957. Mereka mendalami dan menjiwai watak-watak dan peristiwa dengan penuh emosi dan membawa mereka pada waktu semangat rakyat tanah Melayu bangkit menuntut kemerdekaan. Rakyat biasa yang miskin dan mundur di era penjajahan British yang mahu menjadi bangsa kelas pertama di bumi mereka sendiri. Mereka jatuh cinta dan bertemu cinta terhadap negara melampaui perasaan emosi pribadi mereka. Watak kini menemui pengertian sebenar pergomanan dan merdeka. Filem ini juga bertumpu kepada Tunku Abdul Rahman, pengasas Parti Perikatan yang menjadi Perdana Menteri pertama Malaya pada tahun 1957. Walaupun mendapat tantangan secara halus dari British yang mahu melambatkan kemerdekaan. Dan Dato' On Jaafar, pengasas Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO yang berjaya membangkitkan semangat nasionalisme orang Melayu menentang penumbuhan Malaya Union yang dicadangkan oleh British pada tahun 1946. Filem ini dimulakan dengan dipaparkan Raja-Raja Melayu dipaksa menurunkan tanda tangan untuk mempersetujui pengumbalan Malayan Union. Sebelum masuk ke plot utama, plot filem ini mengisahkan cerita dua era yang berbeza iaitu generasi kini pada masa moden yang mencari cerita tentang kemerdekaan dan generasi silam yang berusaha mencapai kemerdekaan. Plot era kini menceritakan 5 sahabat iaitu Hali, Zami, Rafiq, Ani dan Anling berusaha keras untuk menerbitkan sebuah buku industri tentang kemerdekaan yang bertajuk 1957 Hati Malaya. Hali berperanan sebagai editor yang menjadikan bekas rumah datuknya sebagai pejabat mereka. Dalam pada masa yang sama, Hali berusaha mengumpulkan wang sekurang-kurangnya 2 juta untuk mendapatkan semula rumah yang penuh kenangan itu. Zami yang juga kekasih Hali merupakan jurugambar dan turut menguruskan bahagian grafik bagi penerbitan ini. Rafiq pula menguruskan bahagian industri dan grafik keseluruhan buku. Ani menguruskan semua laporan dan berita, manakala Anling menjadi akuntan bagi kumpulan mereka. Mereka betul-betul lumus ingin menjayakan penerbitan buku sulung mereka itu.
Sambil mereka cuba menyiapkan buku tersebut, imbasan bermula dengan 3 orang dari tahun 1940, iaitu Numala, Musafa dan Khalilah, berpindah untuk membuka warung asam lasa. Kemudian dipaparkan pembincangan Anwar Malik, iaitu seorang ketua kerani Jabatan Kerja Raya, dan Dato' On yang ketika itu merupakan pegawai daerah Batu Pahat, tentang kerisauan mereka dengan menumbuhkan Malay Union. Mereka kemudian menyusukan satu persatuan untuk mengumpul orang-orang Melayu tentang gagasan tersebut dan awal menamakan United Malay Organisation. Kami setuju sangat, Diperlihat juga penumbuhan UMNO di Kongres Melayu, seluruh tanah Melayu pertama yang diadakan di Kelab Sultan Suleiman, Kuala Lumpur dengan ucapan semangat dari Dato' On. Ketika itu, Numala telah menambat hati Rozan dan Zahari. Mereka bersama-sama di kelab tersebut untuk menyaksikan detik bersejarah. Setelah bertumbuhnya persatuan tersebut, orang Melayu dilihat berkabung dan berkumpul pada hari pelantikan Sir Edward Gang sebagai Governor pertama bersama Raja-Raja Melayu turut berada di Hotel Station dan tidak berganjak sebagai tanda memalau gagasan itu. Setelah dimasukkan Malay Union, UMNO kini ingin beralih perhatian kepada kemerdekaan negara, tetapi pihak Inggeris ingin bersepaduan antara kaum lain. Selain kaum Melayu, kaum Cina ketika itu menghadapi masalah apabila kebanyakan mereka disyaki terlibat dengan komunis. Harapan mereka untuk terlepas dari belenggu tersebut ialah bersama dengan UMNO untuk meyakinkan Inggeris mencapai kemerdekaan. Dato' On mendapat cubaan yang hebat apabila beliau dikatakan gila kuasa ketika memegang kedua-dua jabatan sebagai Menteri Besar Johor dan Presiden UMNO. Lantas Dato' On meletakkan jawatannya. Kemudian cadangan Dato' On untuk memberikan peluang kepada orang bukan Melayu menyertai UMNO mendapat tentangan ramai. Lalu beliau mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Orang UMNO mula memujuk Tunku Abdul Rahmat, kerabat Sultan Kedah yang berurusan undang-undang di England, untuk mengambil alih puncak kepimpinan UMNO, dan hal ini mendapat sokongan kebanyakan ahli UMNO. Ketika itu orang Melayu seolah-olah berpecah kepada Dato' On memulakan Independence Malayan Party dan Tunku yang meneruskan agenda UMNO untuk mendapatkan kemerdekaan. Hal tersebut turut mempengaruhi Numala yang menyokong UMNO di bawah Tunku, manakala Zahari kekasih hatinya berpihak kepada Dato' On. Pada 1954, Tunku dan beberapa orang yang lain mengadakan perjumpaan umum untuk meminta pandangan ramai tentang rombongan ke England. Dan unsur tersebut dipersetujui ramai. Walau bagaimanapun, Tunku menjelaskan yang mereka tidak mempunyai duit kerana habis digunakan untuk berkempen. Numala yang ada ketika itu menyatakan yang dia akan bantu dengan apa yang ada. Dia menanggalkan barang kemas dan diikuti oleh ramai orang yang berduyun-duyun mendermakan duit dan barang kemas. Hal ini menikiskan air mata Tunku yang terharu dengan semangat rakyat tanah Melayu menjelang kemerdekaan. Rombongan Tunku ke London tidak berjaya. Pada masa yang sama, mereka kemudian bertelengkah hingga berlawan hingga menyebabkan kekecohan di situ. Walau bagaimanapun, percubaan pertama tidak mematahkan semangat mereka. Cubaan demi cubaan berlangsung hingga bermulanya pilihan raya 1955 yang dikuasai oleh parti Perikatan yang disertai bersama UMNO, MCA dan MIC. Sebanyak 51 kursi daripada 52 kursi. Tunku dilantik menjadi ketua menteri dan berpindah ke sebuah rumah yang disediakan kerajaan. Rumah yang usang hinggakan bocor atapnya apabila hujan membuatkan Tunku semakin geram dan beria-ia untuk mendapatkan kemerdekaan. Ditunjukkan kemudian perjumpaan antara Sardun Jubir, Ahmad Badawi dan Syekh Abdullah Fahim untuk meminta pandangan Syekh tentang tarikh yang sesuai untuk dijadikan tarikh kemerdekaan. Syekh menyatakan kesesuaian tarikh 31 Ogos 1957. Tunku sekali lagi ke England pada 1956 untuk rundingan kemerdekaan, dan kali ini Tunku mendarat pulang di Melaka dengan khabar gembira bahawa tanah Melayu akan mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya.
dalam Commonwealth pada 31 Ogos 1957. Nurmala, Zahari, Rozan, Muzaffar, Khalilah dan ramai lagi turut berada di sana untuk menyaksikan sendiri detik tersebut. Kemudian ditunjukkan Hali dan Rafiq keluar dari pejabat penerbitan dengan buku mereka baru diterbitkan. Mereka membawa pulang dan menunjukkan kepada Salmi, Ani dan Angli. Hali kemudian bersedia melepaskan rumah datuknya itu, memandangkan dia sudah memiliki rakan yang sangat memahami. Keesokannya mereka menuju ke dataran Merdeka untuk mengimbas kenangan malam kemerdekaan yang pertama, iaitu ketika Tunku tiba di sana untuk menyaksikan turunnya Union Jack diiringi gemaan terakhir lagu God Save the Queen dan bertibarnya buat kali pertama di tanah Melayu dan berkumandangnya lagu Negaraku. Turut dipaparkan Datuk On dan Datuk Halimah mendengarkan peristiwa tersebut dari radio sambil menitiskan air mata kegembiraan. Kisah yang kita peroleh dari filem 1957 Hati Maria ialah kerjasama antara pemimpin dan rakyat. Sebagai contoh, Tunku Abdul Rahman, pemimpin UMNO, ketua dan wakil MCA telah mengadakan perjumpaan umum untuk mendapatkan pandangan ramai tentang keberangkatan mereka ke London. Tunku Abdul Rahman menjelaskan tentang keadaan mereka yang tidak mencukupi wang untuk perbelanjaan di London. Hal ini membuat Nurmala dan rakyat Tanah Melayu memberi sedikit wang untuk menyokong gagasan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu. Kesan seterusnya ialah kebijaksanaan. Tunku Abdul Rahman bijak dalam berbicara membuatkan Gubernur British Malaya patah semangat untuk menentang rakyat Tanah Melayu. Oleh itu, persepakatan Tunku Abdul Rahman bersama pasukannya dengan pihak British telah membawa berita gembira kepada rakyat Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman telah mengumumkan Tanah Melayu mendapat kemerdekaan sepenuhnya pada tanggal 31 Ogos 1957. Antara nilai murni yang terdapat di dalam filem tersebut ialah patriotisme. Nurmala seorang yang berjiwa patriotik dan menginginkan kebebasan Tanah Melayu. Ini dapat dibuktikan dengan Nurmala dan Datuk Wan Jaafar di dalam parti UMNO menentang Malayan Union yang diadakan oleh pihak British ketika itu. Yang kedua ialah kasih sayang. Zahari dan Nurmala menyukai antara satu sama lain, tetapi oleh kerana mereka tidak sehaluan pendapat, mereka sering bertelingkah. Walaupun begitu, di hujung penceritaan, sayang dan cinta antara mereka berdua tidak pudar dan Zahari memahami kehendak Nurmala ingin memerdekakan Tanah Melayu. Yang terakhir ialah keadilan. Nurmala dan penduduk Tanah Melayu ketika itu ramai yang tidak setuju dengan Datuk Wan Jaafar tentang syarat kelayakan warga asing yang dipersetujui oleh British.